aku mungkin ke belakang sikit untuk kembali pada perlawanan tadi sebelum menyambung kepada perlawanan seterusnya dalam peringkat Piala AFC. Kalau di dalam konteks JDT contohnya, kita tahu Arif Aiman adalah pemain yang sangat bagus. Tetapi outcome dia akan berbeza sekiranya ataupun corak permainan akan berbeza sekiranya penyerang di depan bukan Bergson. Okey, konteksnya itu okey. Dan juga permainan juga akan jadi berbeza sekiranya Bergson berada di depan dan belakangnya ada Arif Aiman dan juga Forestieri. Okey. Walaupun ada pemain-pemain lain, Akhyar Rashid contoh, Syafiq Ahmad boleh juga Safawi Rashid, yes. Dan di Sabah hari ini mereka menunjukkan bahawa mereka betul-betul memerlukan kelibat dua nama. Satu Darren Lock, kita dah sebut dengan goal scoring pun by statistik pun yes. Dan yang kedua is Cifu. Cifu bagi aku adalah satu unsung hero dalam skuad Sabah. Kita selalu nampak kelibat orang mengatakan tentang Ramon Makado, Pak Tesu contoh. Dan juga dalam masa yang sama Darren Lock obviously menjadikan 6 gol so far. Tapi keberadaan Cifu di atas padang sentiasa membuka ruang pada yang lain. Bagi aku Cifu dan juga Darren Lock memberikan kesan besar kepada ketiadaan mereka ini terhadap Sabah. Itu saya setuju. Especially Sifu lah. Saya kurang pasti adakah dia masalah kecederaan atau ada isu lain. Tapi Sifu setiap kali saya melihat dia bersama Sabah sangat mengujakan. Sebab dia ada that Spanish style yang dia bawa tu yang mana ada banyak expressionism kan, cara dia gerakkan bola di atas padang. Dan peranan yang sering dia mainkan juga adalah peranan bebas. Bermakna dia ada kebebasan untuk bergerak ke mana saja di atas padang. Dan digandingkan obviously dengan Darren Lock yang again Darren Lock ni kalau kita start borak boleh berbulan-bulan borak sebab it's astonishing perjalanan kerjaya dia, apa yang dia tawarkan on the ball, off the ball, goal scoring exploits dia. So bila tak ada kedua-dua pemain ni memang sedikit sebanyak memberikan impact. Tapi having said that, pandangan peribadi aku, pasukan Sabah ni sebenarnya cukup kualiti untuk mereka menang perlawanan tadi. Walaupun tak ada Sifu, walaupun tak ada Darren, kau ada Ramon, kau ada Sadil, kau ada pemain macam Telmo, there's more than enough quality untuk menang tadi sebenarnya. Tapi Faiz setuju ataupun masih memerlukan Sabah memerlukan penambahan dari segi skuad dan untuk beraksi di pentas AFC yang melangkah ke jauh? Ya, memang itu goes without saying lah. Sepatutnya mesti kena ada 1-2 penambahan, tapi masih lagi saya setuju dengan Kish, kesinambungan itu penting lah. Sebab untuk membawa sebuah pasukan keluar daripada group stage 6 game dan ke peringkat kalah mati, pakai pemain baru dia tak sama dengan pakai pemain sedia ada ni. Sebab pemain sedia ada ni sudah ada dah melalui bersama-sama dengan pasukan ini throughout kesusahan peringkat kumpulan ni. Jadi dia agak sedikit berlainan. Benda ni sangat tricky lah untuk kita kira kan. Tapi kalau ada, why not? Kalau ada yang satu lagi mungkin di level Sifu yang mempunyai, macam Kish ada cakap tadi, Sifu ada expressionism dan bergerak bebas. Tetapi walaupun dia bergerak bebas, dia sangat disiplin dalam tracking back, sangat disiplin dalam bertahan juga. Jadi pemain-pemain yang menambah value, menambah nilai kepada pasukan ni sangat-sangat diperlukan, dan saya rasa Datuk Ong Kim Swee sangat tahu akan perkara tersebut. Aku bercakap soal squad depth sebenarnya. Contohnya macam hari ni, apabila Rizal Ghazali dibawa masuk, duduk di sebelah kanan. Kwang Min ditolak ke bahagian kiri kerana Daniel Ting mungkin nampak seperti kepenatan. Contohnya dalam jaringan kedua daripada PSM Makassar tadi, dia nak track back tu memang nampak sikit struggle sebenarnya. So, yes, kita bercakap soal Cifu, soal Ramon Makado di bahagian depan. Tapi konteks sebenar yang aku nak tekankan ni adalah di bahagian bawah, di bahagian pertahanan. Mungkin perlukan lebih besar skuad dia, mungkin perlukan pemain yang bukan jauh beza. Sekiranya contohnya Daniel Ting contoh dikeluarkan, yang dibawa masuk. Contoh konteks lain, sekali lagi sebab kita pasukan beraksi dalam di peringkat SCL, contohnya di JDT. JDT juga ada masalah sikit nampak macam tu. Contohnya apabila Matthew David sekiranya direhatkan, tapi membawa Syamil Safari memberi jurang yang kita nampak. Kita tahu, no disrespect untuk Syamil Safari contohnya, tapi kita tahu Matthew Davis punya ability ketika menyerang dan juga bertahan tu another level. Same juga dengan Kobin Ong. Oscar Arribas, he's a good player. Rasanya boleh main di mana-mana posisi di sebelah kiri. Tapi apabila masuk ke bahagian untuk bertahan dan juga menyerang secara kompos, Kobin Ong is another level. Dan mungkin Sabah perlukan profil yang sama juga. Tak jauh beza dengan Daniel Ting contohnya. Dan juga mungkin di posisi-posisi lain. Pak Tesu, again,
sebelum Faiz nak sambung. Pak Tesu kita tahu dalam sistem Sabah season ni ada yang beraksi sebagai back 4, ada yang beraksi dalam back 3. Tetapi sampai satu tahap mungkin kelompongan tu mudah dieksploit oleh opponent dan mungkin apa yang jadi adalah hari ni. Itu pandangan aku. Mungkin untuk kita pakai sampel perlawanan hari ini agak sukar lah sebab kita tengok dua gol awal pasukan PSM Makassar adalah unfortunate incident lah. Pada saya memang unfortunate incident. Kecuali gol pertama. Memang itu yang selayaknya kita beri pujian lah gol tersebut. Yes. Tetapi ya, penambahan kualiti ini untuk secara amnya untuk pasukan di Liga Malaysia ni sangat sukar. Satu, kita tak ada extensive scouting sistem ataupun apa. Kita lebih bergantung harap kepada nasib untuk seseorang pemain itu datang. Dan nombor dua, saya nak ambil case tadi Adisak Kraison di Terengganu contohnya. Terengganu pasukan yang baik, Adisak Kraison adalah pemain yang baik. Tetapi mereka tidak berada pada wavelength yang sama. Dan itu boleh terjadi. Sama juga dengan contoh awak cakap tadi, kalau Pak Tesu saya faham maksud dia. Digantikan dengan seorang mungkin defensive midfielder / centre back yang lebih dinamik, lebih muda, lebih laju ataupun apa. Mungkin ia akan ada dan akan dapat, tapi apa garanti dia serasi dengan pasukan Sabah seperti mana Pak Tesu serasi dengan pasukan Sabah. Itu tiada garanti. Jadi at the end of the day dia akan balik pada kesinambungan dalam squad pada saya. Yang pertama dan seterusnya barulah penambahan kualiti. Untuk kau Kish 100% setuju. Fokus pada kesinambungan terlebih dahulu. Priority dia. Unless diorang betul-betul tak nak fokus AFC Cup dah. Nak start afresh, then it's a different ball game. Tapi kalau mahukan kejayaan Piala AFC, perlu ada some sort of kesinambungan. Aku faham tambah kualiti tu proses yang sentiasa perlu berlaku. Yeah. Tapi it shouldn't come at the expense of kita menyalin satu squad macam tu. Tidak. Boleh berlaku. Seperti mana yang selalunya berlaku di saban tahun. Sierra Leone mungkin selalunya berlaku di sana. 10, kalau 18 Faiz dah malam. start buka Sierra Leone ni, Awak dah start try saya ni. pula nak start Malawi kejap lagi. So